Baik, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anna wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dia kata bermula agama itu ialah ibarat, yakni satu daripada tuturan dan juga cakapan daripada sekumpulan dan perhimpunan undang-undang yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala ke atas rasulnya supaya menyampaikan akan dia kepada umat manusia. Ini kita kena faham elok-elok. Atas dunia ni, Malaysia, kita faham kata semua agama. Tuan-tuan tengok pada hari ini, kalau kata dalam perlembagaan Malaysia, dia kata apa? Islam sebagai agama persekutuan. Dan agama-agama yang lain bebas untuk dianuti. Maksudnya, dia iktiraf yang lain juga sebagai agama. Tetapi kalau kata kita mengaji dalam ilmu muqaranah adyan, dalam usuluddin, dia akan main satu madah yang dia kena ambil subjek adalah muqaranah adyan, perbandingan agama. Dalam ilmu perbandingan agama, dia akan terang tentang hakikat agama itu apa, fahaman itu apa. Dia kata di sini bahawasanya datang daripada Allah, itu poin yang pertama. Tu tuan-tuan kena faham, dia datang daripada Allah, itu baru nama dia agama. Dan ke atas rasulnya supaya menyampaikan akan dia kepada umat manusia. Ini poin yang kita kena ambil. Sebab apa? Sebab inilah membezakan di antara agama dan fahaman. Itu beza dia. Kalau kata fahaman adalah sesuatu yang diasaskan dan tidak datang daripada Tuhan, itu adalah agama. Dia cuma perlembagaan yang direka, fahaman yang direka berdasarkan kefahaman dangkalnya umat manusia. Itu fahaman. Contoh Buddha. Buddha, kalau kata kita mengaji dalam dia punya silibus pengajian Buddha, dia akan mai siapa yang menjadi pengasas agama Buddha, maka dia tertolak sebagai agama, dia adalah fahaman, bukan sebagai agama. Hindu dia ada fahaman dia. Kemudian Sikh ada dia punya pengasas dia. Bila kata ada saja pengasas, maka tertolak yang dikatakan sebagai agama, maka dia masuk dalam kategori fahaman. Yang pengasas dia faham macam tu dan dia buat satu aliran pemikiran yang menjadikan dia ada pengaruh, dia ada pengikut. Ini kedudukan dia. Sebab tu kalau kata orang kata kepada kita agama Hindu, no, dia bukan agama tetapi dia adalah satu fahaman. Buddha, dia adalah satu fahaman. Itu kena beza. Bagi orang yang mengaji, we have to know. Okay? Ni dapat tak ni? Tuan-tuan jumpa tak? Jumpa je. Pasal saya tengok risau semua duk tengok lagu tu. Tak teruk mengaji kita ni agak-agak ringan, santai. Dia jangan ambil benda ni heavy sangat. Tak, benda yang simple, dia mudah. Sebab kita mengaji tentang apa yang dikatakan agama itu sendiri. Nah, maka syarat yang pertama dia datang daripada Allah. Sebab tu dalam suratul Maidah ayat yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dia duduk dalam ayat hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir, dia duduk tengah sikit ayat tu. Allah Ta'ala kata, al-yaum, kami sempurna pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, akmaltu lakum, kami cukupkan bagi kamu. Wa atmamtu alaikum, dan kami sempurnakan kepada kamu. Tamam dalam bahasa Arab maksud dia apa dia? Kesempurnaan, itu tamam. Kita pada hari ini bila sebut kata Islam, tidak ada agama yang boleh kita ragu seperti mana agama-agama yang lain. Sebaliknya yang kita kena ragu adalah selain daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab satunya Allah Taala kata al-yaum, kami redha pada hari ini. Ini apa dia? Agama Islam adalah sebagai cara hidup ad-din.
Dalam bahasa Arab banyaklah ada disebutkan sebagai ad-din, ada yang disebutkan sebagai millah, ada yang pelbagai tafsiran berkenaan dengan agama itu sendiri. Maka pada malam ni tuan-tuan tolong fokus kita punya pengajian apa yang dikatakan agama itu sendiri. Agama mesti datang daripada Allah yang disebutkan juga sebagai samawi, agama yang turun daripada langit Allah Subhanahu wa taala. Maka diberikan Nabi Muhammad. Ada pula orang akan argue benda ni. Ustaz, ya, Nabi Muhammad ni, dia bukankah dia yang mengasaskan Islam macam agama-agama yang lain? Buddha ada pengasas. Kita pun ada Nabi Muhammad. Dia bukankah pengasas kepada Islam? Tak, Nabi Muhammad sebagai pembawa risalah. Itu yang disebutkan sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab tu kalau kata kita tengok beberapa peraturan Nabi tak berani buat pandai-pandai. Contoh, nak turun ayat lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun ila akhiril ayah. Ayat tu nak turun tu asbab daripada apa? Asbab daripada kematian seorang sahabat yang bernama Sa'ad ibn Rabi'. Sa'ad ibn Rabi' pada waktu tu dia meninggalkan isteri. Ini dalam bab harta pusaka. Dia bila kata dia kematian, dia mati, maka dia meninggalkan seorang isteri dan dia meninggalkan 2 orang anak perempuan dan dia meninggalkan seorang saudara kandung lelaki. Tak disebutkan sama ada adik ataupun abang. Baik. Maka kes ni berlaku ketika mana Nabi SAW masih hidup pada waktu tu. Maka dibawa berjumpa dengan Nabi sebab pada waktu tu adik ataupun abang kepada Sa'ad ni tadi dia ambil ke semua harta pusaka tadi. Isteri dia tak dapat, anak dia tak dapat. Habis tu depa nak makan apa? Maka bila kata jadi pertelingkahan isu yang agak besar macam ni, lalu dibawa berjumpa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak cakap apa, Nabi huk pun tak, Nabi hek pun tak. Yang Nabi kata, tunggu akan ada bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala yang akan selesaikan benda ni. Selang beberapa waktu menurut daripada para ulama tafsir, maka nuzullah ayat ni sebagai ayat pembuka kepada mirath, kepada ilmu mawaris, kepada ilmu pusaka. Maka barulah Al-Quran cerita lepas daripada tu. Dalam surah An-Nisa kebanyakannya memang ayat yang berkaitan dengan ayat yang dikatakan ayat pusaka. Sebab tu kita tengok Nabi dia tak berani jawab. Sebab apa? Sebab ini adalah agama yang datang wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah Taala tegaskan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, kata Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilontarkan, apa yang dilafazkan, apa yang diucapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang adalah wahyu daripada Allah, bukan daripada nafsu dia yang suka nak berkata-kata, bukan. Sebelum Nabi bercakap, terutama dalam bab syariat, Nabi tak akan berani pandai-pandai. Maka lepas daripada itulah baru Nabi bagi tahu, Nabi bawa isteri Sa'ad, bawa anak Sa'ad pergi berjumpa dengan adik ataupun abang dia tadi, dan Nabi bagi tahu bahawasanya telah turun ayat daripada Allah, seorang perempuan yang mati, seorang laki-laki yang mati apabila meninggalkan isterinya yang dia ada furu' waris. Furu' waris ni maksud dia cabang bawah tu ada. Siapa dia dalam kes ni? 2 orang anak Sa'ad itu menjadi furu' waris. Apabila seorang isteri yang kematian suami ada anak perempuan 2 orang, maka automatik dia akan mendapat 1/8 daripada harta pusaka tersebut. Bakinya 2/3 akan terpulang kepada anaknya yang perempuan. 2 orang tu tadi kongsilah 2/3 harta, dan yang lagi baki itu disebutkan sebagai asabah. Asabah itu balik kepada saudara lelaki kandung kepada Sa'ad ibn Rabi'. Ini keadilan Islam.
Ini yang dikatakan Islam adalah agama yang adil. Dia bahagi kepada siapa yang layak, siapa yang berhak. Sebab tu hari ini pihak Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan mengeluarkan arahan bahawasanya keputusan tidak ada sembahyang jenazah gaib. Sebab apa tak boleh buat sembahyang jenazah gaib bagi penumpang MH370? Saya betul-betul tak mau cakap bab ni, tapi dia main lencong pikut tu, kena cakap jugalah. Tak larat dah, punya banyak kali dah duk bercakap tentang isu kapal terbang ni, tak larat dah. Tapi tak apalah bercakap bilah isu warna-warni ni. Baik, bila kata jadi isu MH370, Perdana Menteri bagi tahu dalam dia punya PC dia pada hari itu, dia kata kapal terbang MH370 ini telah pun berakhir di Lautan Hindi. Dia bagi tahu berakhir. Dia tak kata mati. Puak-puak hak kita ni pula pakat-pakat duk gelabah bewak dah. Yang tulis dalam Facebook Al-Fatihah. Ada hak lagi cantik lagi, dia buat ayat berbunga-bunga, daripada Allah kita datang, kepada Allah kita kembali. Tuan-tuan nak kata apa? Speechless. Tak tahu nak komen lagu mana, tak tahu. Dia bila sebut kata nak isytihar kepada mati, bukan mudah nak bagi orang kes dalam kes mafqud, bagi orang hilang. Islam bahagi masa selama 4 tahun untuk membuktikan, untuk sebelum kita mengisytihar kepada mati seseorang yang mafqud, orang yang hilang tadi. Ada pula macam mana kita pada hari ini, ada pendapat ulama-ulama fiqh kata tak perlu tunggu sampai 4 tahun. Sebab yang 4 tahun tu di zaman Nabi, zaman yang tidak ada kemajuan teknologi dan sebagainya, maka mereka terpaksa ambil masa yang panjang. Kita sekadar yang kita ada daya usaha, wajib kena usaha cari sampai jumpa. Lepas daripada tu pihak mahkamah syariah yang antaranya yang berhak untuk menentukan sama ada orang tu hilang ataupun mati terus. Sebab bila sebut kata mati, dia melibatkan bukan kata bila habak-habak kata berakhir di Lautan Hindi, boleh balik makan muruku dengan papadom, duduk depan televisyen, lena dah. Hang nak kena pergi cari pula. Jangan duk habak bila kata habak-habak kata mati tu, oh lega habak kata mati, depa ni semua duduk diam. Dah. Islam bila kata habak kata mati lagi leceh hang nak kena buat. Sebab isteri dia tadi kena melalui pembubaran perkahwinan. Sebab apabila suami mati, isteri berada dalam iddah cerai mati. Berapa bulan? Berapa bulan? Masjid Semilang, oi, duk ngaji hari-hari ni. 4 bulan 10 hari. Ada yang 3 bulan. Bukan 3 bulan. 3 bulan tu orang haid. Orang yang menopause, yang tak ada haid dah, dia cerai hidup 3 bulan lah. Bagi orang yang ada lagi cerai hidup, maka dia tadi ada lagi haid 3 kali. 3 kali suci. Salah satu quru' ni tuan-tuan kena tahu ni. Kan tuan-tuan duduk depan saya semua hebat-hebat saya tahu, tuan-tuan saja buat tak tahu malam ni. Tapi malam lain kena tahu. Baik. Bila kata melalui pembubaran perkahwinan, si isteri tadi dia ada iddah selama 4 bulan 10 hari, arba'ata asyhurin wa asyra. Tu. Yang kedua, harta pusaka hendaklah difaraidkan. Tu kena faham. Harta pusaka hendaklah dibahagikan kepada semua yang berhak, ahli waris yang berhak, sama ada daripada sudut ashabul furud ataupun termasuk dalam kategori zawil arham. Tu semua tu kena tengok belakang. Maknanya kerja akan jadi makin rumit. Sebab tu pada hari ini kematian tak boleh diisytihar selagi mana bukti yang kukuh tidak ada. Sebab tu Nabi SAW dalam bab agama, Nabi sangat rigid. Sebab dia bukannya benda yang direka-reka oleh manusia. Sebab itulah kalau kata siapa yang duk bagi tahu in hiya illa asatirul awwalin naktatabaha. Allah Ta'ala kata bahawasanya ada juga manusia yang kata benda ni usturah. Usturah ni maksud dia pada cerita dongeng yang tak ada apa-apa. Cerita dongeng yang saja direka-reka, itulah kitab Al-Quran. Dah.
Sebab tu Nabi bagi tahu kepada kita dalam hadis sahih riwayat daripada Imam Muslim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna asdaqal hadithi kitabullah. Kitab yang paling asah, kitab yang paling sahih, perkhabaran yang paling benar adalah dalam Al-Quranul Karim. Maknanya kita yang duk mengaji di masjid ni pada hari ni, saya dapat tahu kata ramai ustaz-ustaz yang mengajar ilmu tafsir, bila baca tafsir Al-Quran memang tak sebut tentang kes umat Nabi Muhammad. Tapi kita pada hari ni kena letakkan ada tak diri aku tadi dalam kes dalam Al-Quran ni tadi. Sebab tu dalam kaedah mengaji ilmu tafsir, tuan-tuan tolong pegang satu kaedah. Apa dia kaedah dia? Al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Tu kaedah dalam mengaji ilmu tafsir. Makna dia apa dia? Pengajaran itu diambil bukan daripada bi khususis sabab, bukan dengan sebab yang paling khusus turun ayat tu. Contoh, ayat tu cerita tentang Abu Lahab. Ada tak perangai Abu Lahab pada diri kita? Ada tak perangai Abu Lahab pada diri kita? Orang pasang banner kuliah, dia pergi runtuh tarik buang. Ada tak kelaku lagu tu? Ada tak kelaku macam mana Fir'aun? Orang ni, Nabi Musa ni punya duk pi dekat dia lah. Allah Ta'ala kata, izhab ila Fir'aun. Pi jumpa dengan Fir'aun tu pi. Fa innahu tagha. Sesungguhnya dia tu telah pun berada dalam keadaan yang melampau batas. Allah Ta'ala kata kepada Nabi Musa. Tu yang Nabi Musa pergi jumpa dengan Fir'aun berkali-kali. Maknanya seruan dakwah tu, seruan tarik kepada keimanan sampai ke tak? Sampai, tapi telinga duduk lagu tu juga. Perangai Fir'aun ada tak pada hari ni? Tok Bilal duk bang. Tadi saya dengar ustaz kita bang. Punya kuat macam nak runtuh speaker-speaker. Tapi manusia yang dengar ni apa? Buta perut kah? Yang orang duk panggil tu panggil apa? Tapi bila sebut kata mati nak urus cara Islam, Islam apa dah kalau kata tak semayang ni? Tadi saya khutbah di Masjid Lebatahir, apa? Bila sebut kata nama Islam, nama Abdullah, nama Muhammad, tapi perangai tak macam mana akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah nilai Islam pada hari ini. Sebab itulah saya kata, kita yang duduk akhir zaman pada hari ini ni Islam kita, saya tak tahu nak habaq Islam yang lagu mana. Tak ada masjid, orang pasal orang diri masjid. Mai lamat, kita pergi masjid, jom. Aku tak payah masjid kita jauh sangat. Nu nak kena langkau pergi balik sana masjid nu payah. Aku kalau kata ada dalam qaryah kita sendiri, insya-Allah mesti aku sampai punya. Orang pemesyuarat diri masjid sebesar-besar masjid punya ada 5.5 juta. Panggil dia mai mat. Alhamdulillah masjid kita nindia. Punya cantik ni kapet ni kalau kata hang pijak ni tenggelam dengan hang sekali. Punya gebu kapet ni Masya Allah tabarakallah. Dia kata jalan nak pergi masjid kita tu depa tak buat. Depa tak kat diri masjid lagu tu. Kalau kata nak buat kerja buat bagi habis. Ketui batu sampai besar-besar tu hang kalau kata aku naik motor ni dengan duk hegel lagu tu lagi pakai jatuh kena batu tu berdarah tak pasal. Tuhan tak suruh kita mudarat diri dah dia pergi kena kot tu pula dah. Orang pun minta peruntukan, JKR apa semua mai dah. Bubuh minitar punya cantik punya tar daripada pintu masjid terus sampai pintu jamban rumah dia. Panggil, mak. Alhamdulillah mak, hajat hang selama ni nak tar, Allah Ta'ala dah makbul dah. Jom kita pergi masjid. Nanti. Hang cuba tengok, depa buah tar. Tar tu warna apa? Hitam. Malam lampu depa tak pasang barang sebiji pun. Hitam dengan gelap, bolehkah nak pergi berjalan dalam tu? Sat lagi kalau kata cedera, kalau gimana ulak patuk ke ulak duk ada atas tar, bukan kita nak pergi nampak. Aku kalau kata ada lampu, insya-Allah lah nanti mainlah 8 biji depa pasang 8 biji, balik sana 4 biji, balik sini 4 biji. Pasang, panggil dia, mak, jom.
lampu pun dah pasang, tar pun dah ada, masjid pun dah elok. Hang tak tahu ke? Hang ni tak mengaji sains ke apa? Masjid kalau kata batu ni, dia nanti serap haba, siang-siang dia nanti tarik serap haba, malam dia nanti lepaskan haba tu balik. Kita nanti berpeluh, hang tak biasa ke semayang dalam masjid batu lagu tu? Berpeluh daripada celah, daripada hujung rambut sampai ke celah kaki, berpeluh. Aku kalau kata, insya-Allah kalau kata tak ada apa hal memang aku nak pi, tapi tu dia hangat lagu tu, nak semayang pun tak khusyuk. Lebih baik kita semayang di rumah lagi khusyuk. Dah dia pergi kona kot tu pula dah. Pihak masjid pun bincang-bincang, pasang aircon. 25 biji pasang aircon. Panggil dia Mehmet. Semua yang nak semua ada aircon, ada jalan ada. Aku hak tu lah yang paling aku tak boleh sekali aircon tu, pasal duk kira nak merah kencinnya. Astaghfirullahalazim. Orang lagu ni tuan-tuan nak buat apa? Mau duk pegang aircon tu hempuk bagi atas kepala tu. Seruan Islam bukan tak sampai-sampai dah, tapi dia duduk lagu tu. Dia tak ada kesedaran terhadap benda tu. Hari ni orang Islam punya ramai. Saya nak masuk pintu masjid tadi pun sama. Punya ramai orang Islam ni tak kira-kira dah. Mai semayang, habis tak ada orang. Ada yang kadang-kadang saya nak mai semayang asar. Saya ni rajin juga pergi di Tesco tu. Dia tak perkena TI tu tak boleh. Dia sebulan kok mana pun sekali mesti pergi perkena punya TI. Berapa? Candu kah? Kan dia kok mana pun sebulan sekali saya kena pergi di Tesco tu. Maka saya habis-habis kuliah muslimat di masjid daerah. Saya nak pergi Pala Gajah ke apa, saya nanti lalu kok ni. Mai singgah semayang syak di masjid ni. Orang bagus punya tok imam duk Allahu Akbar, punya duk bagus punya takbir, yang duduk kat tepi tu, tepi pintu masjid tu, duk buat apa tu? Cokoh tunggu apa? Duduk di kedai-kedai makan. Yang orang duk semayang, bila kata kapiak hina Islam, oi pakak-pakak bangkit marah. Tapi siapa yang hina Islam sebenarnya? Ni dia hak kita kata tadi ni, nak kata Islam tu yang kata ada izzah. Di mana izzah Islam tadi ni? Kita yang duk pelingkup bagi jatuh nama agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Nabi SAW seawal daripada dakwah Nabi, dia tak tekan tentang soal syariat. Yang dia tekankan adalah tentang soal akidah. Sebab tu kalau kata kita mengaji dalam Al-Quran pun dia ada ayat Makkiyah dan juga ayat Madaniyah. Dia ada dua ayat. Ayat Makkiyah ini tanda dia kebanyakannya ayat yang dimulakan dengan Ya Ayyuhan Nas. Kalau kata Ya Ayyuhalladzina amanu, ghalibnya termasuk dalam ayat Madaniyah, seruan kepada orang yang beriman kepada Allah. Tapi bila sebut kata Ya Ayyuhan Nas, dia berbentuk umum. Sebab Islam ini sendiri kita kena faham. Sebab apa Al-Quran pada hari ini kita cuma guna pada waktu-waktu yang tertentu. Macam hari ini. Kapal terbang hilang, MH370 hilang, baru nak pasang mengaji Al-Quran. Kalau tak kita buat apa dengan Al-Quran? Inilah ya Allah Ta'ala kata, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, kata Allah. Allah Ta'ala kata, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, siapa-siapa yang berpaling daripada peringatan Allah, yang berpaling daripada Allah Ta'ala punya hukuman, yang berpaling daripada kenyataan Allah dalam Al-Quran, Allah Ta'ala kata, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا, maka Allah Ta'ala akan sempitkan hidup dia. Inilah yang berlaku kepada kita pada hari ini. Sudahlah jatuh ditimpa tangga. Allah Ta'ala uji umat manusia, terutama yang berada di Malaysia. Sebab apa? Sebab kita punya kekufuran, kita punya dosa. Ada orang mereka kata hampa pergi masjid pun tak ada guna apa. Duk pergi mengata ke orang. Duk pergi masjid pun buat apa? Bukannya hampa tu bagus sangat pun. Bagus sikit pada hang. Hang kira tak main terus. Kami lawak-lawak kami pun main juga. Hang lagi teruknya duk ada.
Pasal Quran tu diturunkan bukan untuk dijadikan pertandingan musabaqah Al-Quran, bukan untuk dibuatkan pertandingan tilawatil Quran, bukan. Al-Quran adalah untuk diamalkan, untuk dipraktikkan pada hari ini. Ini yang dikatakan agama. Benda yang datang daripada Allah. Sebab tu Allah Ta'ala kata, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab innallaha kana azizan hakima, kata Allah. Tuhan kata siapa-siapa yang kufur bi ayatina, dengan tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Yang kufur dengan tanda-tanda kebesaran kami, yang kufur dengan ayat-ayat kami, kata Allah, saufa nuslihim nara, kelak kami akan masukkan kamu ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wal a'yadzu billah. Kita punya duk minta wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita minta, ya Allah, jangan masukkan kami ni ke dalam neraka. Dalam wirid tadi pun kita baca Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkan kami daripada azab api neraka-Mu, ya Allah. Tiba-tiba celah kita buat ketaatan, ada maksiat yang kita buat. Tuan-tuan cuba tengok pada hari ini dalam sebuah hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bahainu tul'inul asa. Bahain tu apa dia? Binatang-binatang kesemuanya tul'inul asa, melaknat kumpulan manusia yang menjadikan maksiat sebagai darah daging dia. Pasal apa? Pasal dengan sebab kita lah ayat tak turun sampai ke hari ini. Tuan-tuan jangan rasa 2-3 hari baru ni yang pakat-pakat duk semayang istisqa minta hujan tadi. Kita semayang tiba-tiba hujan turun, kita nak kata, oi pasal kami minta lah Tuhan bagi. Tak, sebab rahmat Allah kepada binatang, Nabi SAW kata. Dalam hadis yang lain, hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, falaula syaikhun rukka' wa syababun khusya' wa atfalun rudda' wal bahainu rutta' la ja'altus samaa'a min fawqikum hadida, kata Allah. Allah Ta'ala kata bahawasanya manusia ni kalau kata tak sabit dengan 4 kumpulan ni tadi, nescaya mereka akan kena azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni kita semua. Kalau tak sabit dengan 4 golongan ni, apa dia 4 golongan ni tadi? Yang pertama, falaula syaikhun rukka'. Kalau tak sabit dengan ada syaikhun, orang-orang masyayikh, orang-orang tua yang duk tunduk, yang duk patuh, yang duk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengok pada usia tua dia tak larat dah dengan duk heret kaki-kaki kena gout dengan kencing manis, darah tinggi, lemah jantung. Tak larat sangat-sangat dah, tapi dia gagah diri dia, habuan nak sujud, habuan nak patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal orang ni yang pertama, kata Nabi. Yang kedua, Allah Ta'ala kata wasyababun khusya'. Ada orang-orang muda yang hati dia, yang jiwa dia khusyuk dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam hari ini ni tuan-tuan, anak-anak muda cukup ramai. Macam malam ni pun ramai. Semalam saya di Masjid Padang Serai, pun ramai anak-anak muda. Mai daripada mana-mana saya pun tak tahu. Yang kemarin mereka habang ustaz, mai daripada Taipei ni. Anak-anak muda, mereka main naik motor, mereka boleh sanggup ikutnya. Saya kata, hampa ni budak-budak muda sebaya kita lebih-lebih kurang. Saya pun bukan tua, ingat 25 tak ada lagi. Tuan-tuan jangan duk kata saya tua sangat, dah muda lagi. Tu pelik kereta saya tu, tahun saya beranak lah tu. Kan, tengok turun ada di bawah pelik kereta saya, tahun saya beranak 91. Bila sebut kata lagu tu, saya kata dengan mereka, hampa ni tak layak duduk di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampa ni ikut tempat hampa ni pi di pavilion ke, pi di park ke, tapi hampa boleh duduk dan khusyuk pula tu.
Mereka boleh mai semata-mata dalam 1 jam untuk nak mengaji ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini punca yang kedua, Allah ta'ala tahan azab kepada kita. Pasal ramainya anak-anak muda yang pada hari ini yang telah committed dengan Islam, yang telah hati dia tadi cukup kuat dengan seruan Islam. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala berfirman, wa atfalun rudda'. Kalau tak sabit dengan adanya budak-budak kecil yang masih lagi menyusu susu ibu dia. Atfal daripada perkataan tiflun. Tiflun maknanya apa dia? Budak-budak. Budak-budak yang masih susu ibu dia lagi tu, budak-budak tu. Dan yang keempat, sabit dengan satu lagi kumpulan, wal bahainur ruta'. Sabit dengan binatang-binatang, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak sabit dengan 4 kumpulan ni, yang pertama orang tua, yang kedua orang muda, yang ketiga budak-budak, yang keempat binatang. Kalau tak sabit dengan 4 kumpulan ni, kata Allah, la ja'altus samaa min fawqikum hadida. Nescaya kami akan jadikan langit yang kamu duduk di bawah dia min fawqikum hadida, daripada besi, kata Allah. Wal a'yadzu billah. Kita baca dalam Quran, sebab tu saya selalu suruh tuan-tuan buka. Antara yang paling mudah tuan-tuan akan jumpa tentang kisah umat-umat terdahulu ni, tuan-tuan boleh buka dalam surah Asy-Syu'ara, dalam juzuk yang ke-19. Dia sebab dalam Quran dia ada 2 dekat-dekat nama tu, antaranya Asy-Syura dengan Syu'ara. Syura juzuk 25, Asy-Syu'ara juzuk 19. Asy-Syu'ara tu tuan-tuan buka dalam surah Asy-Syu'ara juzuk 19, ada tentang kisah umat-umat terdahulu yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya umat Nabi Allah Syuaib alaihi salam. Depa kena macam kita hari ni. Apa dia? Kemarau yang berpanjangan. Kita hari ni kemarau panas tuan-tuan. Ni duduk dalam aircon, duduk nak peluh ni. Saya keluar daripada rumah saya di Petang Perdana tadi awal pukul 6 saya keluar dah saja, duk lah kereta bagi lambat mai bukan mai awal di sini tadi. Pasal tahu dah duk dalam Masjid Semilang lah, antara masjid yang sejuk bila kata tak buka kipas pun. Kan? Nah, sungguh mana buka kipas satu pun. Kecuali yang kita buka ni aircon je lah. Kan? Sejuk. Bila kata duduk dalam masjid ni kok mana pun, kalau kata masjid tu tak ada aircon pun, insya-Allah akan rasa kenikmatan masjid tu dia lain dengan rumah. Kita duduk dalam rumah hari ni tuan-tuan, dia panas. Macam tuan-tuan yang duduk di Semilang ni, semua orang ada-ada, tak apalah jenis aircon seorang sebiji. Jenis kalau kata tak ada ni, hangat-hangat nak buka apa. Ni kan pindah peti air boh sebelah dengan televisyen, buka peti air, duduk depan tu bagi sejuk. Nak buat lagu mana lagi? Dah hangat ni sampai bukan-bukan. Tuhan bagi pasal apa? Pasal kita kena buka surah Asy-Syu'ara. Umat Nabi Allah Syuaib alaihi salam, depa kena azab panas yang bukan-bukan. Sebab apa? Sebab depa suka kecoh dalam sukat, dalam timbang. Allahu Rabbi. Kita hari ni ada orang meniaga rajin kecoh dalam sukat, dalam timbang ni tuan-tuan, ada ke tak ada? Ada. Dia suruh kita beli, abang belilah buah moktan ni, cuba rasa yang di atas tu sedap ni abang, kulit dia pun lekang apa semua. Kita pun koyak-koyak buah moktan, pegang-pegang, wih lekang elok apa semua, makan-makan sedap. Dek bagi 4 kilo dek. Minta 4 kilo, yang boleh makan 4 biji, hak lain terak dalam parit. Yang elok tu di atas, yang dia buruk tu semua, yang dia sodok tu hak buruk tu. Ni tak lama bulan puasa, orang nak keuntungan sampai bukan-bukan. Buah temikai tu dia potong tengah-tengah, dia buh dalam plastik merah. Kita tengok-tengok berayak elok-elok apa semua. Balik-balik di rumah, tawak hebat. Buah busuk, meniaga tu menipu. Baru ni saya balik daripada pejabat, singgah di Bertam Pelabatas tu lah, nak beli kuih. Situ kan banyak orang duk jual kuih. Antaranya saya beli kat satu terlebai tu. Meniaga menipu, memang dia sakit lah. Saya pun mulut boleh tahan juga. Saya beli masa tu bengkang gandum. Orang sini, orang Sembilan panggil apa? Bengkang ke bingka? Tak usah duk perasan lah bingka, bengkang. Orang Kuala Lumpur panggil bingka. Saya beli bengkang gandum tu. Lepas pada tu beli pulut seri muka. Pulut seri muka kena orang pandai buat. Dia berminyak elok.
Dia berdiri pula, berdiri tegak macam lagu negaraku tu. Yang tu baru dia elok. Ni kita tengok-tengok, hak bengkang gandum saya duk geram sepasai dah. Kerah dia ni bos tepung ke bos simen ke ni? Kerah. Sebiji 5 kupang. Kita tak heran lah dia nak jual ikut harga standard, silakan. Tapi jangan menipu. Saya duk tengok-tengok masa duk dalam pelengak tu hak kata ya hak kepala apa nama? Pulut Seri Muka tadi tu, kepala hijau tu. Mula-mula duk tegak melok lah bila kata dia pegang angkat tu ke kepala hak hijau tu sampai duk ketak macam Parkinson tu dah. Kita kata Pak Ji tak jadi ikut ni Pulut Seri Muka ni ketak semacam ni. Saya takut saya apa makan lagi takut jadi Parkinson pula lagi ni. Dia kata tak boleh ustaz dah kira dah tadi ustaz kena ambil jugalah. Saya tak apa, ambil dah kira habis dah. Dia jenis kira dulu, baru dia tanya kat kita. Dia kira siap-siap dah. Dia tanya dulu. Tepung talam berapa, apa semua, sekali baru dia ambil. Dia tak ambil masa dia duduk tanya tu tak. Dia ambil dulu, apa nama ni, berapa yang kita nak beli tu. Habis-habis tu balik kerja, jadi saya lah. Balik-balik tu saya duduk tengah lapak apa semua. Bubuh-bubuh, jadi kita lah pula 2-3 kali kerja pula. Jadi 2 pinggan. Balik ni pulut, balik ni kepala hijau. Cedok hak pulut makan, jolok hak hijau pula. Macam makan cendol dah jadi ni. Saya pi duk isuk tu memang dia nak lah. Saya kata, Pak Haji, ni kuih ni siapa buat ni? Dia kata, bukan saya buat ustaz. Yang ni orang main letak semua ni, orang letak ni saya cuma meniaga ya. Pak Haji tolong pi habaq Ustaz, pasal saya tak kenal orang hak dok buat tu, saya nak kutuk dia belakang pun dosa. Lah ni Pak Haji pi habaq kat dia, kalau kata tak reti buat kuih, suruh dia pi kerja kelang. Kelang belambak dalam Pulau Pinang ni. Pasal dia buat kuih pun buat sakit tekak orang nak makan tak boleh. Lebih baik dia pi kerja kelang, lebih afdal. Duk minggu depan tu saya lalu-lalu dia panggil, "Ustaz, mai." Kita kata awak dia tu lega dah ustaz dia pergi kerja kelang dah, dia tak buat jual kuih dah lah ni. Jangan duk buat pasal. Saya kalau kata saya tak suka, memang saya habaq tak suka. Kalau kata sedap, kau habaq kata sedap. Nak mohong buat apa? Menipu. Pakai serban, menipu. Kononnya haji apa? Haji nombor tu. Meniaga ikan, kalau kata orang taman. Orang taman bukan nak dah nak pergi market hari-hari. Keluar kerja pukul 8, balik pukul 6, nak pergi market masa bila? Minggu baru nak pergi. Maka orang akan singgah di kedai-kedai mini-mini market yang mana yang ada jual ikan. Ikan, kadang-kadang ikan tu mata sampai merah dah, dia goy sekali dengan ikan hak baru, dia jual harga yang sama. Sebab tu kita kecoh dalam sukat, dalam timbang. Perangai umat Nabi Allah Syuaib ada pada diri kita. Jangan kita duk kata, yang tu kisah umat Nabi Allah Syuaib, bukan kata kita. Ni orang Semilang saya nak tanya. Kalau kata buat meniaga tepung talam lah kata, buka tudung periuk tu, wap dia naik sampai ke siling, kena cicak duk ada di atas tu, cicak menggelupok ketak kena wap tu. Dia terketak-ketak terjun dalam tepung talam tu. Kaki duk ada di atas 4. Rasa-rasa kita nak buang yang mana? Buang cicak ke buang tepung talam ke? Buang tepung talam. Bagusnya orang Semilang. Soleh sungguh. Baguslah. Orang Semilang payah nak cari. Lepas pada ni memang saya tahulah. Bersihnya orang Semilang ni. Saya nanti mai beli kuih di sini. Banyak tempat-tempat lain mereka habaq ikhlas. Sungguh mereka kata, tak ada Ustaz, buang cicak dah. Buang cicak. Mereka lah ni jual, mereka tak bulan pelengak dah. Mereka bulan polistrin. Mereka potong barang 4 lagu tu, RM2. Seketui 5 kupang, 4 biji RM2 lah. Boh tu orang makan-makan, dia berasa lemak elok. Mana tak lemak dengan cicak masin, apa semua sikit. Tak maulah lagu tu. Kecoh dalam sukat, dalam timbang. Ini yang dikatakan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allah Taala dia datangkan peringatan supaya apa? Supaya kita tak mengulangi kesilapan umat-umat terdahulu. Itulah yang dikatakan agama nak membentuk umat manusia. Tapi hari ini manusia semua lalai. Esok bila kata mati, esok Allah Ta'ala akan panggil kita, aina mulukul ardi, mana dia raja-raja yang hidup atas dunia dulu duk bermaharaja lela, mana? Bila sampai depan Allah, Allah Ta'ala akan kata apa? Kam labithtum fil ardil
adadas sinin. Allah Subhanahu wa taala kata kam labistum fil ardi adadas sinin. Allah Taala kata, berapa lama yang hampa ni hidup atas dunia ni? Kita hidup atas dunia, tuan-tuan. Tuan-tuan yang hidup lebih pada saya pada hari ini 60 tahun. Cuba tuan-tuan cerita dekat orang pengalaman tuan-tuan. Selama 60 tahun dah tuan-tuan hidup ni. Adakah nak makan masa cerita tadi sampai 60 hari? Tak sampai. 2 jam. Habis cerita 60 tahun. Itulah perumpamaan hidup kita yang singkatnya di atas dunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dah pencen dah, tuan-tuan ada pengalaman yang hebat, tuan-tuan bekas CEO satu syarikat yang besar di Kuala Lumpur. Tuan-tuan cerita, saya daripada zaman sekolah rendah masuk sekolah sekian, lepas pada sekolah menengah masuk sekolah sekian, lepas pada tu terbang pi ke Rusia, lepas pada di Rusia balik grad mai kerja di Pulau Pinang apa semua. Cerita tu umur 60 tahun punya cerita, daripada umur 1 hari sampai 60 tahun. Akhirnya berapa jam yang kita ambil untuk kita nak cerita sisa hidup kita 60 tahun? Cuma dalam tempoh 2 jam habis semua cerita. Nak abang kata hidup kita dunia punya tak ada apa. Sebab tu Tuhan kata kam labistum fil ardi adadas sinin. Hampa hidup atas dunia berapa lama? Sebab itulah perkara mula yang akan ditanya oleh Allah, wa yus'ala an umrihi fima afnahu. Umur yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni kita bawa pergi ke mana. Ini dia agama. Dia nak bentuk umur kita tadi supaya kita tak leka, supaya kita tak lalai, supaya kita tidak tersasar daripada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu dia datang daripada Allah. Dan dia disampaikan melalui baginda besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni tadi imam kita baca. Imam kita baca, imam kita kata apa? Qul innama ana basyarum mithlukum. Allah Ta'ala kata bagi tahu dekat depa, wahai Muhammad ni aku ni pun ana basyarum mithlukum, sama macam mana hampa. Nabi Muhammad pun makan, kita pun makan. Nabi Muhammad kahwin, kita pun kahwin. Nabi Muhammad ada ibu ayah, kita pun ada ibu ayah. Semua sama. Tapi pasal apa kamu boleh kata yang Muhammad ini anta minal musahharin? Pasal apa hangpa boleh kata Muhammad itu sebagai orang yang dikatakan tukang sihir? Sebab apa? Sebab depa tak mau beriman. Ni masjid kita ni khutbah bukan panggil yang kira lebih-lebih kurang punya, panggil semua macam nak terlucut speaker-speaker. Tapi yang dia podok dengar tu dengar apa? Hari ni punya manusia ni tuan-tuan, hang jerkah lah. Kadang-kadang saya tak mau jerkah dan nak teriak pula dalam khutbah. Jerkah tak ada guna, dia duduk lagu tu. Macam mana kita ambil ayak ni curuk kat daun keladi, lagu tu lah. Tak tinggal barang satu pun kesan kepada dia. Depa mai semayang, habuan nak mai duduk, lepas pada tu duduk, belah balik pi lagu tu. Inilah kumpulan yang Allah Ta'ala kata, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala kata kami ni kalau kata kami benci dengan satu-satu kumpulan, kami tak suka dengan satu-satu kumpulan, jalan utama khatamallahu ala qulubihim, kata Allah. Kami akan khatamkan dia punya pendengaran hati dia dulu. Tak boleh seru apa pun dia duduk lagu tu lah. Sebab itulah saya selalu pesan, kita ni biar dulu dosa kita menggunung sebesar gunung Uhud pun, sekarang ni biar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang paling mulia. Sebab tak ada manusia yang tak ada buat silap, tuan-tuan. Saya yang duk bercakap ni lagi banyak dosa daripada tuan-tuan. Pasal apa? Pasal saya banyak bercakap. Dan saya lah kumpulan yang pertama yang akan masuk dalam neraka sekiranya saya bercakap benda yang saya tak buat. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun, kata Allah.
Ni tuan-tuan ingat senang ke? Mai jadi ustaz, mai mengajak lebih-lebih kurang apa semua, ya, orang bagi minta kedarah apa semua, belah balik pergi lagu tu. Bukan dia cerita lah. Ni neraka duk tunggu saya dulu ni. Tuan-tuan boleh kata hak nombor last kali, saya ni neraka duk tunggu dah. Ustaz-ustaz yang lain pun sama. Jangan duk kata kami ni ustaz-ustaz, bebas daripada neraka, nak duk pergi duk dalam syurga. Nahi kebinehi. Kalau kata kami pun buat agama lebih-lebih kurang, kami dulu nanti duduk dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita mai kita peringat, kita mai kita bercakap, kita seru cara elok, tak mau pakai. Yang ni lah yang kata oleh puak-puak Nabi Allah Syuaib ni, depa buat apa? Depa kata kepada Syuaib ni, kalau kata hang tu betul, ni tuan-tuan balik buka dalam Quran. Ni bukan cerita hikayat Malin Deman ke, bukan dia, ni cerita Quran. Tuan-tuan balik, dia ada cerita tentang ayat ni. Depa kata kepada Nabi Allah Syuaib alaihi salam, kalau kata hang betul, hang suruh Tuhan hang buat turun mai langit, jatuh satu papan atas kami cukuplah. Kalau kata hang tu betul. Tapi kalau kata hang tu tak betul, kami tak percaya dah. Depa buat lebih-lebih kurang. Sebab itulah satu hari Allah Ta'ala bawa mai satu gumpalan awan yang besar. Duk ingat kut hujan nak turun setelah kemarau yang panjang. Rupa-rupanya api yang Allah Ta'ala turunkan pada hari ini. Tuan-tuan cuba tengok, api ni merata dah hari ini. 2 hari lepas saya mengajar di Masjid Gurun, Gunung Jerai terbakar. Gunung Jerai pun bomba nak pergi kawal lagu mana gamak tu. Tadi saya nak main tadi pun, selepas daripada tol Sungai Nyok tadi, satu terbakar hutan tu ada. Tuhan pemain api dengan kita lebih-lebih kurang dah hari ini. Tak sedap lagi tak tahulah. Allah Ta'ala ni dia boleh buat 1001 cara. Ni macam pada hari ni, orang semua duk pening fikir mana pergi kapal terbang ni. Nak kata tempat apa tak jumpa pun. Semua pakat-pakat duk pergi fikir. Yang duk buat cerita tak kira lah. Duduk di kedai kopi lah. Tapi cerita ni ke aduh. Depa ni kalau kata depa jumpa kotak hitam tu, dia kalau sampai duduk dengan tangan-tangan lagu tu. Cerita tu badan mau duk kena duduk lagu tu apa semua. Dia kata kalau kata jumpa kotak hitam ni, dia something inside. Cakap orang putih apa semua lagi. Kita pun, saya masa tu saya tengah makan pasal saya kena sungguh tu yang saya cerita ni. Kita duduk tengah makan, dia main-main buah bungkuk apa semua, duduk main cerita. Kita pun, seronok juga duduk dengar cerita ni, dengar apalah, duduk dengar. Sampai tak makan, bihun suk tu sampai sejuk pergi duduk dengar cerita dia tu. Last kali habis pada ending story dia apa semua tu, kita pun tanya balik, abang ni dulu bekas pilot A380 punya Airbus ke apa ke? Saya duduk goreng cok udang tu. Goreng cucuk udang dia boleh cerita macam ni. Apa kau punya toseh punya orang ni, menyusahkan orang betul lah. Goreng cucuk udang, aku kerjaya dia bekas pilot mas apa nama ni, Emirates Airlines ke apa ke. Pasal cakap tu kemas sangat. Goreng cucuk udang ya. Ada hak lagi cantik, dia nak bagi orang percaya cakap dia tu, dia kata aku ni betul tak mau habaq kat hangpa lagu mana lah, tapi Kapten Zahari tu kira dengan mak aku duk ada 8 pupu. Astaghfirullahalazim. Satu pupu nak lompat, satu pupu ni pun cerita dia jauh berjarak 8 pupu. Betul punya suk apalah ni jadi lagu ni. Nak buat macam-macam spekulasi ni macam-macam. Bukankah Allah Ta'ala dah ada satu teknologi yang kita kena dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada cara lain dah. Benda ni pada hari ni dah masuk dalam ilmu Allah yang kita sendiri tak dapat nak duga. Maka berserah diri kepada Allah dengan kita banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang tu tak ada jalan lain dah. Tuhan pemain kita hari ni Allahu Akbar, dahsyat sungguh tuan-tuan. Pasal apa? Pasal celah pada Tuhan suruh kita minta kepada Allah. Ada pula dapat minta dekat bomo Doraemon tu. Tak guna menyatuk bomo tu, menyusahkan orang. Semua negara hantar main teknologi. US hantar dia punya teknologi, China hantar dia punya teknologi, Malaysia pun tak kurang bubu dengan teropong. 2014 boleh duk buat main cerita teropong tu. Hak tak ada pun jala ialah lagi.
Jala dengan pukat, tu tak ada lagi. Bubu pun dah keluar, baru ni saya mengajak di Langkawi, tanya dengan dia pun, hampa tangkap ikan keli guna bubu ah? Tak, tak ada kelapak bubu tu ustaz Hari nombor 2, bukan takat yang tu dia buat main, ni dia punya Zam-Zam ala Kazam. 2014, lihat tak ada pun lagi satu scene saja apa dia? Makjun kuat salasa. Yang tu tak ada lagi. Dia 3 dalam gambar tu kan Piramli. Piramli dalam gambar tu nama panjang dia Amore. Nama pendek dia Re. Dia dapat tikak terbang. Tompel dalam gambar tu dia nama dia Piramli nama dia Masdo. Nama pendek dia Do. Tompel yang nama Amore tu nama pendek dia Re. Dia dapat teropong hikmat. Ibrahim Din yang dapat bangsi hikmat tu tak ada lagi lah ni. Boleh ke tuan-tuan duk pi kayu atas KLIA punya lantai tu duk pi kayu, Allahu Akbar. Kayu apa? Hak seorang tu pula pegang monyok duduk lagu tu Allah. Mau duk ambil monyok tu empuk bagi atas kepala 3 ekor. Apa ni? Betul-betul punya bodoh punya tindakan yang dibuat. Pasal kita sendiri kalau kata tak ada laku tok bomo ni memang tak laku dah. Tapi kita orang Melayu ni dia cukup suka dengan tok bomo. Ini masalah dia pada hari ini. Sebab itulah bila sebut kata agama, ingat. Dia datang daripada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad cuma menyampaikan. Nabi Muhammad itu sebagai Rasul. Apa dia ciri-ciri Rasul ni pula yang kena ada pada diri seorang Rasul? Yang membolehkan dia mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan bincang pada bulan hadapan. Nah, tuan-tuan minta maaf sebab saya terpaksa ke Padang Serai pula. Ada forum pula ni. Lepas sembahyang Isyak saya tak ada nak sembahyang dengan tuan-tuan. Ni kira malam ni pun main. Tahu dah kalau kata nak habaq lagi kata tak boleh main nanti kena sembelih lagi. Kan? Maka insya-Allah kita jumpa pula pada bulan hadapan. Saya nak kena terus ke Padang Serai ada forum. Sebab lagu ni lah tuan-tuan. Tuan-tuan kena faham. Kadang-kadang yang duk main kuliah pun depa duk ambil nombor telefon. Kadang-kadang depa telefon kat saya, ustaz, boleh main tak kat tempat kami bulan 5? Saya tuan-tuan kena ingat nah, jadual bulanan saya memang dah ada dah. Saya kalau kata saya nak bagi pun sama ada hujung-hujung 28, 29, 30, 31. Yang tu. Kadang-kadang depa tak faham, depa nanti kata apa? Saya nanti kata jadual saya pada ustaz, alah 1,500 ustaz buat lagu tu. Depa kira saya tak boleh mai pasal duit tak cukup. Allahu Akbar. Jangan lagu tu. Saya tak boleh mai pasal jadual saya memang padat dah. Bulan puasa saya tak terima dah ni. Tak sedap memang rayu lah. Melutut sampai teriak ayat mata darah pun saya tak ambil dah. Sebab kadang-kadang orang kita jenis lagu tu bila kata ustaz tak mau pi, mereka akan kata apa? Ustaz, tak boleh 1,500. Kita nanti kata apa? Kita tak boleh, kita nanti main lepas raya. Ustaz, 2,000 lah. Dia duduk pelan naik 500, 500, 500, 500. Saya biasa kena paling tinggi, dekat je pun, Parit Buntang. 3,000, merepek ke gila ke? Mereka duk faham, kata saya tak boleh pi atas dasar duit, bukan. Jadual saya seorang, sebulan cuma ada 30 hari. Kalau kata sebulan ada 60 hari, insya-Allah semua masjid lah kot saya boleh sampai. Tapi sebulan 30 hari, saya nak bedak lagu mana saya seorang. Sebab tu kalau kata saya tak boleh nak sampai, ada masa-masa yang lain saya akan sampai insya-Allah. Nah, cuma jangan salah anggap. Bila kata saya tak mau pi pasal duit tak cukup, bukan pasal itu. Pasal jadual saya memang dah pada, sebab saya dah janji dah dengan orang lain 3 bulan sebelum. Takkan hampa baru minta seminggu saya nak kena bagi dekat hampa 3 bulan. Depa dah janji dah. Maka kedudukan macam tu tolong faham nah. Insya-Allah kita berjumpa di lain waktu dan ketika. Saya minta ampun dan maaf andai kata ada terkasar bahasa, terlanjur bicara, dan kita akan bincang lagi tentang apa dia yang dikatakan ciri-ciri seorang rasul. Siru ala barakatillah. Kita tangguh dengan tasbih kafaruh dan suratul asri. Subhanallah.